Keputusan tidak resmi daripada PRN Johor baru kita ketahui beberapa perkara yang menarik telah berlaku di Johor. Yang paling menarik adalah rakyat Johor membuat kejutan paling besar apabila jumlah keluar mengundi setakat ini yaitu jam 4.58 petang dilaporkan setakat jam 4 petang hanya 50% yang keluar mengundi. Baru 50% yang telah berjaya keluar undi. Oh ya, setakat 4 petang, bukan 5 petang, tapi 4 petang, 50% mengundi. Ini bermaksud lebih 50% lagi, 50% lagi belum lagi membuang undi. Dan perkara ini sebenarnya perkara yang paling ditakuti oleh Perikatan Nasional dan juga Parti Pakatan Harapan, juga PKR. Karena kalau kita mengimbas pada sejarah PRN Melaka, punca utama kekalahan PKR adalah karena undi, peratus yang membuang undi, peratus pengundi yang keluar mengundi adalah amat rendah. Jadi ini telah menyebabkan kekalahan teruk kepada parti PKR, juga parti Pakatan Harapan pada waktu itu mereka bergabung dalam satu logo. Tetapi dalam pilihan raya negeri Johor kali ini, PKR menggunakan logonya sendiri dengan PH menggunakan logonya sendiri. Dan apa yang ditakuti memang hampir-hampir berlaku karena setakat ini, yaitu jam 4 petang hanya dilaporkan 50%. Jadi ini keputusan terkini dalam PRN Johor, dilaporkan setakat ini baru 50% pengundi yang telah turun mengundi. Pada pendapat Anda, sebelum kita teruskan ulasan ringkas pada petang ini, sebelum kita umumkan kemenangan-kemenangan, keputusan-keputusan resmi daripada mana-mana kerusi yang akan diberitahu tidak lama lagi, sila tinggalkan komen Anda. Adakah karena kekurangan peratusan mengundi ini akan menyebabkan sekali lagi PKR dan juga Pakatan Harapan, juga Parti Perikatan Nasional akan tumbang teruk lagi seperti PRN Melaka? Sebelum Anda memberikan komen, sila berikan juga komen Anda berkaitan dengan kenyataan daripada Safi Apdal, yaitu presiden kepada Parti Warisan yang mencuba kali pertama bertanding di Semenanjung Malaysia. Ini bukan hanya sekadar di Johor, tetapi di Semenanjung Malaysia. Safi Apdal membuka sayapnya, melebarkan sayapnya Parti Warisan dengan meletakkan beberapa orang calon dalam pilihan raya negeri Johor ini. Walau bagaimanapun, menurut Safi Apdal, kerajaan minoriti akan dibentuk jika peratusan keluar mengundi adalah rendah. Menurutnya, peratusan keluar yang kecil pada PRN Johor akan menjadikan Johor sebuah kerajaan minoriti sahaja, kata Safi Apdal. Presiden Parti Warisan itu, yaitu Datuk Seri Muhammad Safi Apdal, berkata, kebimbangan itu berdasarkan kepada peratusan keluar mengundi yang tidak menggalakkan setakat ini. Selain daripada itu, yang lebih menarik lagi apabila bekas mantan Menteri Besar Johor, yaitu Datuk Hasni Mohamad, berkata kekurangan peratusan mengundi, turun mengundi ini, rakyat tidak membuang undi pada PRN Johor ini karena disebabkan kerisauan terhadap COVID-19. Inilah yang menjadikan peratusan kurang mengundi menurut bekas Menteri Besar tersebut. Namun demikian, kita akan membacakan beberapa komen daripada para pembaca dalam tweet yang telah ditweet oleh berita Esro Awan ini. Mari kita lihat apa komen daripada penonton ataupun pembaca Esro Awan ini. Mereka katakan begini, dah tahu buat apa bubar? Ini salah satu soalan yang paling menarik. Kalau tahu rakyat tidak akan berani untuk mengundi karena COVID-19, persoalan yang diberi oleh S. Sivaguru di dalam Twitter rasmi Esro Awan ini, beliau mengatakan, dah tahu rakyat takut COVID-19, kenapa bubar? Ini persoalan yang patut dijawab oleh semua ahli politik, terutamanya yang yang menyebabkan PRN dibuat. Sama ada di Johor, di Sarawak, di Melaka, di Sabah. Dah tahu perkara itu, kenapa bubar? Kata Sivaguru. Selain daripada itu, Ivan Lim juga mengatakan, lepas itu bubar untuk apa?
ini beliau juga sependapat dengan si guru bahwa perkara membubar itu dah tahu orang takut COVID, kenapa bubar juga. Rashid Lakim mengatakan kepimpinan UMNO dari dulu sampai hari ini mana tahu kesusahan rakyat, kata beliau. Sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan tweet atau komen-komen daripada para penonton ini. Hari Jumat ialah hari yang paling banyak kerja, office work, kata Nurrikul Afik. Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan bahwa perkara itu sudah memang dijangka. Ada para penonton yang meninggalkan komen di dalam tajuk berita ini. Mereka katakan, kami dah jangka dah, memang dijangka bahwa yang akan turun mengundi adalah dalam peratusan yang kecil. Persoalan saya adalah, saya belum lagi meneliti, saya belum lagi buat apa-apa kajian, tetapi persoalan saya mungkin kamu boleh bantu saya, berikan jawaban kepada saya. Persoalannya adalah sekiranya peratusan mengundi terlalu rendah, tidak lebih daripada 60%. Apakah keputusan pilihan raya ini boleh dianggap sebagai tepat? Karena 50% lagi tidak mengundi. Bermaksud dia dalam keadaan di atas pagar. Jadi hari ini yang menariknya lagi di dalam laporan terkini PRN Johor adalah setakat ini seorang pemimpin kita, negara kita yang paling tinggi, yang paling besar telah melawat PRN Johor ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob telah membuat satu tinjauan di 2 kawasan mengundi. Perdana Menteri kita telah meninjau kawasan proses pengundian di PRN Johor, tepat yang dimulai buka pada pukul 8 pagi tadi. Ismail Sabri, kali pertama beliau tiba di Sekolah Kebangsaan Perumahan Tempoi 2 Kempas. Itu satu daripada 1021 pusat mengundi dibuka hari ini, dan pada pukul 1.55 petang pula beliau berada di sana lebih kurang 10 menit sahaja. Adakah kehadiran Ismail Sabri Yaakob ini akan dapat mempengaruhi undi untuk Barisan Nasional atau sebagainya? Kita pun tidak tahu. Dan yang menjadi tumpuan kita untuk pilihan raya kali ini, bagi saya tumpuan yang paling saya mau lihat siapa yang akan menang adalah ada 2 sahaja, yaitu Mazli Malik dan mantan Menteri Besar Johor ini. Siapa yang akan menang? Adakah Mazli Malik akan boleh menang di kawasan layang-layang, ataupun Datuk Hasni Mohamad, yaitu mantan Menteri Besar Johor, juga akan menang di kawasan yang beliau tandingi, ataupun berlaku kejutan besar, 2 nama besar ini, Mazli Malik dan juga Datuk Hasni Mohamad, akan kalah di kawasan mereka tandingi. Saya pikir mungkin Mazli Malik boleh ada potensi untuk menjadi Menteri Besar Johor kalau PKR menang. Jadi itu sebabnya saya memilih Mazli Malik sebagai kawasan tumpuan. Begitu juga dengan Datuk Hasni Mohamad yang juga telah dicalonkan sebagai calon Menteri Besar Johor, walaupun ada kata-kata, ada tular, ada berita yang kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya, yang mengatakan bahwa Puan Zarkasi juga ada peluang untuk menjadi Menteri Besar Johor. Terpulang pada Anda, siapa Menteri Besar Johor yang mungkin pada pendapat Anda yang terbaik. Sekian dulu laporan terkini daripada PRN Johor bersama dengan saya untuk laporan yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.